Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min hazain rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, berjumpa kita lagi pada malam ini di dalam satu program, iaitu program anjuran Mas Medik, Muslimat Medical Team, Dewan Muslimat PAS Malaysia dan Gerakan Wanita Sejahtera GWS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada hadirin hadirat yang kami hormati sekalian. Mohon audience like, follow and share FB Gerakan Wanita Sejahtera. Alhamdulillah, kali ini kami membawakan satu topik yang hangat di masa kini yang bertajuk obesity dan lockdown, fakta atau auta, bersama speaker yang agak amat terkenal, iaitu Dr. Nik Fatnun Nik Ahmad. Apa khabar Dr. Nik malam ni? Bersemangat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aspa. Berdebar sebenarnya ni. Saya rasa berpula buat aircon. Okey, Alhamdulillah. Sedikit sebelum saya serahkan mic, saya nak bacakan biodata Dr. Nik Fatnun. Dr. Nik Fatnun merupakan seorang pensyarah klinikal di Fakulti Perubatan International Islamic UIA. Beliau juga adalah pakar perunding kanan di Jabatan Perubatan Sultan Ahmad Shah Medical Center dan pakar kesihatan pekerjaan di IIUM Specialist Center. Memandangkan beliau adalah salah seorang daripada subject matter expert dalam bidang endokrin dan metabolic syndrome, beliau sentiasa dijemput memberi syarahan kepada ahli akademik dan juga orang awam mengenai topik-topik berkaitan. Beliau juga telah sentiasa mendapat tajaan dari berbagai industri kesihatan di luar negara bagi menjalankan kajian klinikal. Beliau juga diberikan kepercayaan untuk memegang berbagai jawatan pengurusan. Antara jawatan yang disandang oleh beliau adalah Ketua Jabatan Pendidikan Kajian, Pengarah Pusat Kajian Klinikal, Penasihat IIUM Bioequivalence Center, Penasihat Good Clinical Practice, Penasihat Akademik MBBS dan Editor IIUM Medical Journal. Kalau nak cerita memang esok pagi pun tak habis. So dipendekkan. Sebelum saya serahkan untuk Dr. Nik Fatnun merupakan tajuk yang hebat ini, saya membawa satu surah Al-Baqarah ayat 168. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang terang nyata bagi kamu. Okey, Dr. Fatnun, sudah bersedia? Ya. InsyaAllah sudah ke, insyaAllah. So hari ni kita pasal obesity lah, obesity. Sekarang ni lockdown, so peratus obesity di Malaysia meningkat. So apa pandangan Dr. Fatnun, apa beza obesity dan overweight? Saya rasa saya overweight. Macam mana nak bezakan obesity dengan overweight? Dipersilakan Doktor. Okay, terima kasih Aspa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for our audience tonight. So basically macam ni lah, kenapa saya berdebar, sebab saya dah biasa sampaikan syarahan dalam bahasa Inggeris. Bila mana terpaksa cakap bahasa Malaysia ni, lidah ni macam nak keluar bahasa Kelantan je. So tolong bersabar dengan saya. Kalau keluar bahasa Kelantan tu tak faham, boleh je komen kat situ, nanti saya translate balik dalam bahasa Malaysia, insyaAllah.
Okay, untuk kita sebelum kita sampai pada obesity dengan dan lockdown ni, fakta atau auta ni nak kena tahu beberapa fakta dululah. Okay, yang pertama macam soalan Asfar tadi lah, yang mana basically nak membezakan antara obesity dengan overweight lah. Okay, so sorry, slide saya memang dalam bahasa Inggeris sebab dah terbiasa buat dalam bahasa Inggeris. Bila nak translate ke bahasa Malaysia tu menghadapi masalah sikit lah. Tapi syarahan saya ataupun saya punya discussion is mostly dalam bahasa Malaysia, insyaAllah. Okay, now untuk menjawab soalan obese ke overweight, kan bila kita tengok seseorang tu, manusia ni kan lidah dia macam nak cakap sikit, dia ni obese lah, dia ni overweight lah. Betul ke statement you kata orang tu obese ataupun orang tu overweight? Okay, so macam mana nak judge? Adakah dengan melihat bentuk badan orang tu saja kita kata wah dia ni obese lah, kan? Ataupun bila kita naik weighing scale tu, bila kita naik kita punya penimbang berat tu, dia keluar obese ataupun dia keluar overweight. Tak ada ya. Memang dia akan keluar numbers juga. Okay, untuk kita tahu sama ada kita ni obese atau overweight bukan setakat naik penimbang, kita kena mengira. Okay, so kalau boleh malam ni, sebenarnya saya dah pesan dekat audience sebenarnya. Malam ni kena ada satu kertas, satu pen, satu kalkulator. Sebab kita nak timbang kita punya berat badan dan kita nak tengok sama ada kita ni elok tak elok berat badan macam ni. So that kita dapat tengok macam mana cara kita nak buat supaya kita dapat turunkan berat badan kita. Okay. Mula-mula sekali kita kena tahu apakah kita punya body mass index ataupun BMI. Nak tahu apa kita punya body mass index, okay, untuk orang Malaysia kita pakai dalam kilogram dengan meter square. Okay, Mak Saleh biasa dia pakai dalam pounds dengan inch. Okay, so kita katakan berat Aspa berapa tadi Aspa? Tak dengar? Nak bagi tahu ke? Okay, kalau kita tak bagi tahu. Okay. Berapa? 42 kg. Okay, okay, saya katakan audience lah, katakan audience saya tu, cik ataupun tuan atau perempuan ni berat dia lebih kurang, saya pergi fashion lagi lah 85 kilo kan. Dan tinggi dia dalam, biasa kita ukur tinggi dalam sentimeter. Okay, tinggi adalah 160 sentimeter. Okay, tapi bila kita nak kira BMI, jangan jadikan 160 cm, jadikan 1.6 meter. So BMI kita adalah bersama dengan berat dalam kilogram tu dibahagikan dengan kita punya tinggi dalam meter, darab dua kali lah. Katakan 160 cm, convert to meter jadi 1.6. Ya, darabkan dengan 1.6. Okay, saya bagi contoh di sini. This is one of my passion lah. Not really passion sebenarnya, because dia obes ni kadang-kadang you datang dengan penyakit, kadang-kadang you datang tanpa penyakit. So dia tak rasa dia ada penyakit lah sebab dia obes saja kan. So tinggi 160 cm, bila kita convert to meter jadi 1.6 meter. Okay, dan berat badan beliau adalah 85 kg. So 85 ni kita bahagikan dengan 1.6 darab 1.6. So dapatlah BMI 33.2 kg per meter square. Hafal Okay, ini my passion punya. You all hafal you all punya ataupun tulis kat kertas. Okay, berapa BMI sekarang? Okay, so this is my passion punya weight. Now, kalau nak tahu sama ada my passion ataupun you yourself yang tengah mengira sekarang ni adalah overweight ke obese, tengok carta ni. Okay, untuk Asian kita ambil bila mana kita punya BMI adalah antara 23 hingga 27.5, kita adalah golongan overweight, terlebih berat badan. Tapi bila mana 27.6 ke atas, kita dah dikategoriskan sebagai obese. Susahnya dengan numbers kan. Saya tahu student siapa selalu komplain. So, biasa saya kata, gini lah sebenarnya. Okay, lebih pada 23, you ni memang dah tak sihat dah. Overweight kat nak menjadi obese. Okay, lebih pada 27.5 ni dia jadi obese dah. So, kat point 23 ataupun 27.5. Yang hafal yang tengah tu je, then you tahu sama ada you overweight ataupun obese ataupun ideal weight. Okay? So, ya Aspa, kalau Aspa kira sekarang, kalau Aspa punya BMI tu 23 sampai 27.5 tu overweight lah. Kalau kurang tu slim. InsyaAllah. Okay. InsyaAllah. So the next question sekarang Aspa, ke saya boleh teruskan? Okay, yang kedua, kalau kita obese, apa implikasi pada kesihatan? Sihat ke? Ke okey je?
Okay, yang ni juga, okay, so what if I'm obese kan? Ni statement-statement macam saya kata ni lah. Kalau patient, dia tahulah dia datang sebab penyakit. Kalau yang bukan patient ni, contohlah, ada di sekitar-sekitar saya ni yang merasakan mereka ni ada masalah kegemukan. So buatlah timbangan, kira semua memang obese. Lepas tu bila saya kata obese ni, jomlah kita menguruskan badan. So what if I'm obese? Saya sihat kot. Saya boleh pergi main, saya boleh pergi jogging, saya boleh pergi cycling kan. So what if I'm obese? Okay. Now, kita tengok. BMI test you how big you are but not how sick you are. Maksudnya kat sini adalah, okay, kita tengok untuk, dia ni besar lah lepas kira BMI ni, gemuk lah, obese lah. Tapi dia tidak memberitahu adakah how sakit you are ataupun how sick you are lah kan, maksudnya ada penyakit tak ada penyakit. So memang tak diberitahu. So macam mana nak tahu? Okey, kita tengok konsep dulu Bila mana kita terlebih berat badan, okey, berat badan kita ni dikontributkan ataupun dibentuk oleh masa, which is otot, bone, which is tulang, and fat is our lemak, and air lah, water. Okay. So ni adalah 4 perkara yang membentuk kita punya berat badan. Okay. Tapi kalau kita dah obese, maksudnya kita dah terlebih bahagian lemak. Okay. So kebiasaan ataupun generally ataupun normal population, lemak ni hanyalah sampai 25% saja. So untuk lelaki bila lebih lemak daripada 25% tu dikonsider terlebih lemak ataupun jadi obese dah kategori mereka. Kalau perempuan melebihi 35% dikonsider terlebih lemak ataupun obese. Okay. Now, regardless, okay, terlebih berat badan ataupun obese, terlebih berat badan ni kita panggil overweight lah. Overweight ke obese ke, dua-dua ni dikira tidak sihat. Okay. Berat mereka adalah tidak sihat dengan ketinggian mereka. Okay. Now, kenapa? Okay, now ni kes-kes orang obese kan? Mereka mengatakan, so what if I'm obese? Betul. So what if I'm obese kan? Kalau dia gemuk tapi dia punya visceral fat, maksudnya lemak di dalam perut, okay? Yang berada di sekitar organ-organ tu adalah rendah. So mereka dikategorikan sebagai metabolically healthy obese. Gemuk tapi sihat. Okay? Gemuk tapi tiada penyakit. Ada satu lagi kategori yang obese, kita panggil at risk obese ataupun obese yang berisiko, bila mana dia punya lemak dalam badan dia tu, lemak dalam dia di area perut, organ-organ dalam perut tu adalah tinggi. Okay, so ini adalah mereka-mereka yang dikira sebagai obese berisiko. Okay, so bila saya menjawab soalan-soalan orang macam ni, kita kata, okay lah, insyaAllah kita doakan semoga Abel ni, betul-betul lah lemak dia berapa perut sikit saja. InsyaAllah. Tapi nak tahu tak boleh dah macam nak andai saja, kena datang hospital lah untuk check kan. Jangan shock sendiri, oh okey sihat ni, walaupun obes sihat ni, tak boleh. So please datang hospital untuk check bila mana kita dikategorikan sebagai obes kan. Because kita takut kita adalah at risk obes ataupun obes yang berisiko. Okay, now ada juga tanya macam mana kalau macam nak tahu sekali pandang yang ni obes berisiko ke tidak, lemak banyak dalam perut ke di bawah kulit. Okay, kita tengok bentuk badan. Kebiasaannya, okay, mereka yang berbentuk pear ni, pear kan dia kecil atas besar bawah kan. Okay, lemak mereka berada banyak di bahagian bawah pinggang. Maksudnya banyak berada di bahagian perut ke bawah. Okay, ada satu lagi kategori kita panggil apple shape, yang bentuk apple yang besar atas tu, kecil bawah tu. Okay, kebanyakan lemak mereka berada di atas pinggang. Maksudnya bila kita tengok macam ni, okay, kategori apple shape ni kebiasaannya adalah lemak di dalam perut dia adalah tinggi berbanding dengan mereka yang pear shape ni. Lemak di punya tisu, bawah tisu adalah tinggi. Okay, so kalau tengok sekali pandang macam ni, yang pear shape ni lagi selamat daripada apple shape. Siapa-siapa yang besar atas kecil bawah, berhati-hatilah kamu, mungkin kamu adalah obese berisiko. Okay. So kalau ikut faktanya, mereka yang bentuk apple shape ni kebanyakan lelaki. Alhamdulillah jadi perempuan kan, tiba-tiba. Okay, so banyaknya lemak mereka di bahagian atas dan juga di dalam visceral lah, dekat sekitar-sekitar kita punya organ dalam perut. Okay, dan disebabkan oleh lemak di dalam perut tu, okay, lemak ni dia bahaya dia bila dalam perut, dia menyebabkan banyak-banyak masalah kesihatan. Okay, yang mana saya akan bincangkan sekejap lagi. Tapi disebabkan dia berbahaya, boleh menyebabkan banyak masalah kesihatan. Okay,
Allah bagi peluang kita untuk sihatkan badan kita. So lemak macam ni sebenarnya senang nak hilangkan. Bergantung sama ada nak atau tidak. Yalah kan? Okay. Berbanding dengan mereka yang pear shape ataupun gynoc kita panggil ni, okay, kebanyakannya perempuan lagi banyak daripada lelaki lah kalau bentuk yang pear ni. Disebabkan lemak mereka banyak di bahagian paha di bawah kulit. Okay. Disebabkan bila bawah kulit, bawah paha ni tak bahaya kan, relatively benign. So susahlah sikit Tuhan buat untuk hilangkan kita punya lemak ni. Sebab dia tak bahaya kan, tak apalah lambat-lambat pun. Tapi kalau nak kuruskan badan masih lagi boleh dan digalakkan. Okay. Now, ni yang saya kata kenapa bila orang tu obese berisiko, okay, mereka adalah dikategorikan sebagai berisiko. Okay. Sebab mereka ni terdedah kepada banyak penyakit. Ini banyak lagi tahu. Saya hanya listkan yang panggil common ataupun yang biasa kita jumpa yang mudah difahami lah. Okay. Dalam erti kata kematian sendiri pun orang tu obes setiap tahun 2.8 juta meninggal disebabkan oleh obesity. Okay. And then ni antara penyakit-penyakit kalau in terms of jantung tersumbat, kita panggil coronary artery disease kan, yang dapat heart attack tu, okay, 2 kali ganda berisiko kalau dia obese. Okay. Kalau in terms of cancer, siapa yang ada obesity sampai 60% berisiko dapat kanser. Kanser ni kalau ikut faktanya dia boleh menyebabkan commonly lah, okay, commonly kalau perempuan breast cancer, lepas tu kita punya peserta peranakan which is kita punya endometrial, okay, kalau lelaki boleh jadi kita punya usus, okay. Ini adalah kanser-kanser yang commonly berlaku untuk mereka-mereka yang obese. And then diabetes juga sampai 7 kali ganda. Okay. So siapa yang obese memang berisiko untuk dapat diabetes. Sampai 7 kali ganda lah. Selain daripada itu, diorang juga boleh dapat high cholesterol, high BP, sebenarnya dapat stroke. OSA ni sebenarnya obstructive sleep apnea. Maksudnya bila dia tidur, dia jadi snoring disebabkan lidah dia ke belakang, disebabkan dia gemuk. Okay, lama-lama diorang jadi hypoxic, which is kekurangan oksigen. Lama-lama diorang jadi menghadapi masalah dengan pernafasan lah. Selain daripada itu, kalau lemak tu berkumpul dekat hati, dapat kita punya fatty liver, nanti rosak hati kan. So banyak lagi jenis-jenis penyakit yang boleh disebabkan oleh obesity. So bila that man tanya, so what if I'm obese? So this is why I'm concerned. Kenapa saya concerned bila you obese sebenarnya? Because you ni akan memberi saya, sajalah saya bawa kat dia. Nanti banyak kerja saya kalau awak dah obese, awak tak, you tak take care of your obesity. Nanti awak datang dengan macam ni. Sajalah. Tapi basically saya nak bagi tahu bahawasanya kalau tak jaga nanti dia berdapat semua komplikasi yang saya listkan di sini lah. Okay, depends pada nasib baik ataupun nasib buruk dia. Right. Okay, Asla boleh? Faham, kita tengok macam tu je. Semaknanya ada yang obes tu tak ada penyakit, tapi kita kena tahu bahawa obes tu risk factor dia lebih tinggi dapat berbagai penyakit. Tapi ada lagi satu soalan Dr. Nun. Tadi obes, tapi kalau orang tu kurus, adakah dia tu sihat? Orang kurus kata, aku suami aku sihat. Macam mana pandangan doktor? Betul. Ini satu statement. Kan, saya suka share pengalaman saya lah. I am slim, I am perfectly healthy. So saya slim, sasa saya sihat kan. Statement berangan kan. Okay, so basically kalau nak berangan tu boleh, tapi tahu tak ni, pernah baca tak ni artikel ni, obesity can be the bane of slim people. Okay, maksudnya kat sini walaupun kurus sebenarnya awak adalah berisiko. Disebabkan kenapa? Disebabkan oleh kita panggil skinny fat. Kurus tapi berlemak rupanya. So kalau dalam kalau mengikut faktanya kan, kalau orang tu kurus kita bahagikan kepada 2 kategori juga. Metabolically obese normal weight ataupun metabolically healthy. Okay, saya pergi kepada metabolically healthy dulu lah, maksudnya kurus dan sihat. Alhamdulillah. Okay, but it goes back to disebabkan oleh dia punya lemak dalam perut dia tu, okay, adalah rendah. Okay, kalau dia kurus lemak rendah dalam, okay fine. Tapi kalau dia kurus, okay, dan lemak di dalam perut dia tinggi, kita panggil high visceral fat, mereka ni dikategorikan sebagai metabolically obese normal weight. Walaupun berat badan tu normal, tapi diorang sebenarnya berpunya metabolically obese, maksudnya secara metaboliknya dia adalah obese kan. So jangan pandang orang tu slim, ini sihat. No. You have to measure you punya
visceral fat. Cara mudah nak measure visceral fat sebenarnya sepatutnya kita kena pergi hospital buat scan semua sekali kan. Tapi nak andaikan berapa sebenarnya visceral fat ada, bukan berapa. Betul tak visceral fat ni tinggi? Okay, untuk orang yang kurus kan. So kita ambil ukuran lilit pinggang. Okay. Ini juga ramai menipu tau. Bila suruh ukur pinggang kan dia ambil yang kecil sekali ukur pinggang. Salah tu sebenarnya. Okay, kalau nak ukur pinggang sebenarnya ambil daripada you punya area pusat you tu, the level of belly button ni. Okay. Kena faham bila ukur tu kan tiba-tiba panjang. Yalah selalu ni ukur dekat yang paling kecil sekali. Oh lama panjang, besar kan. Okay, kena faham bila dah besar ni ukur lilit pinggang ni maksudnya banyaklah lemak-lemak di situ. Okay. Dan apakah number ataupun kita panggil ukuran yang kita panggil dikategorikan sebagai tidak sihat lah untuk orang-orang Southeast Asia ni, termasuklah orang Melayu, orang Cina, India di kawasan Asia kan. Untuk perempuan 80 cm dan ke bawah baru sihat. Kalau 80 cm ke atas tak sihat lah, lelaki 90 cm. Saya tahu bila kita ukur lilit ni kita tak pernah ambil sentimeter. Biasa kita pakai inch kan. So you kena convert to inch lah nak tahu macam mana. So biasanya kena bahagikan dengan 2.5 lah. Kalau 80 ni tak silap saya lebih kurang 40 lebih macam tu. 40 lebih pula, 20 lebih macam tu. Sebab you kena bagi dengan 2.5 kan. So you dapat kalau 80 cm ke bawah tu alhamdulillah. So you are memang healthy, slim healthy. Bukannya the one yang ada skinny fat. Alright. Now ini kajian. Okay, nak bagi faham mereka-mereka yang khayal slim ni healthy kan. Okay, so basically walaupun slim, okay, berat badan kan 18.5 sampai 29, ni cantik ni kan. Okay, tapi bila kita punya ukur lilit pinggang kita tu melebihi yang dibenarkan, yang disarankan, sebenarnya risiko kita untuk berpenyakit sudah mula ada. Maksudnya untuk kita dapat masalah-masalah kesihatan disebabkan obesiti tu dah mula ada, dah mula meningkat. Okay, mind you, walaupun normal berat badan, tapi kalau ukur lilit ni lebih, memang dah berisiko kat sini. Okay, boleh sebab menjawab soalan you. Saya ingat kalau kurus tu sihat. Rupanya kurus pun tak semestinya sihat. Okey. Jaga-jaga. Mari kita ukur pinggang kita. Oh sudah. Okey, seterusnya kita nak tanyalah apakah lifestyle ke perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita gemuk atau obesitas. Apa pendapat tu? Ini juga soalan cepu mas. Okay, soalan cepu mas mereka yang berada saya kan. What are my risks to be obese kan? Sebab sebenarnya saya rasa lah sebenarnya kan diorang ni tahu tapi buat-buat tak tahu. Sebab kalau tahu nanti nak kena ubah sikap tu. Okay. So generally secara amnya, okay, kenapa obese disebabkan oleh masalah yang kita tak boleh modify. Okey, maksudnya kita bukan passion lah. Kalau doktor siapa, kita ada cara kita lah untuk merawat pesakit. Genetik maksudnya memang dah keturunan dia ni memang dah daripada tok nenek sampai dia ni memang obese kan. So dia kata, don't blame me, blame my genetic. I got it from my parents, I got it from my mother, father. Sometimes macam tu lah. Memang saya selalu je, saya gemuk, bapak saya gemuk lah, bukan sebab siapa. Macam tu kan. So, genetik adalah satu sebab dia. Hormonal, okay? Dia ada hormon yang increasekan kita punya selera makan, dia ada hormon yang suppresskan selera makan kan. So kalau ada hormon yang imbalance ni, again ada berisiko untuk mendapat obesity. Tapi again saya cakap tadi lah, ni masalah kesihatan ni serahkan pada pakar untuk handle-nya. Yang bahagiannya ni behavior ni, attitude ni, yang ni sebenarnya memainkan peranan penting tau. Okay. Sebabnya bila ada penyebab dan juga kita panggil contributing factors ataupun faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang suka makan banyak ni, okay, tapi bakarnya sikit, makan banyak tapi tak buat exercise. At the end of the day, akhir sekali semua kalori yang you all makan ni akan jadi lemak-lemak. So that's the reason why saya buat gambar behavior ni besar. Sebab behavior ni sebenarnya mempengaruhi kenapa you all mudah gemuk berbanding dengan orang-orang lain. Okay, jangan buat marah you all kan. Tak ada, okay lah aku lah sekali lah boleh ikut. Okay, now ada comparison. Ini apa sebab ni based on study lah kan. Di compare family inheritance versus family influence. Maksudnya di compare yang ada genetik ni dengan
yang ada pengaruh keluarga. So betul memang kalau ada genetik ia akan mempengaruhi appetite you untuk makan kan, macam berapa amount berapa kuantiti lemak yang disimpan, di mana disimpan. Lepas tu kita punya metabolism. So bila kita punya badan punya metabolism macam mana cara kita punya badan ni akan menghancurkan semua dia punya kita punya simpanan untuk jadikan energi nak kuruskan badan kan. And finally bila kita buat exercise kan, ada orang tu exercise sikit pun dah kurus. Yang ni exercise Allah punya hebat, exercise tak kurus-kurus. Ya betul, ni semua boleh dipengaruhi oleh genetik, betul. Tapi back to the the main cause, which is obesity tends to run in the family because they are sharing the same genes. Okay, betul. Memang kalau orang ni keluarga dia gemuk je because dia orang share satu gene. Tapi perasan tak ada juga walaupun satu keluarga ni gemuk, dia tak gemuk. Okay? Sebab apa? Sebab dia ni bukan share benda yang sama in terms of behavior dengan family dia. Family suka makan, dia tak suka makan. Family dia tak suka buat exercise, dia suka buat exercise. So kalau you ada genetik yang ke arah kegemukan ni, tapi you ada sekali dengan family influence, yang ni lagi mudah gemuk berbanding dengan mereka yang tiada family influence. Maksudnya family dia tidak mempengaruhi dia untuk makan banyak ataupun untuk tidak exercise. Okay, ni based on studies lah kan. So basically your behavior is more important rather than your genes lah. Right. Now social influence. Saya minta maaf, nanti mesti orang kata, oh jadi ni tak boleh lah kawan gemuk. Bukan tak boleh kawan orang gemuk kan. Social influence. You got obese friends and relative. Okay, so bila kita berkawan dengan orang-orang gemuk ni, sikit-sikit, bukan nak kata sorry so basically kita kata tak apalah, dia gemuk aku gemuk, okey lah ni balance ni kan, tak malulah jalan sama, tak apalah makan banyak pun sebab dia sama-sama gemuk kan, contohlah kan. Okay, and tapi back to our own self lah, kita kena mempengaruhi diri kita supaya kalau you makan banyak pun tak payah gemuk banyak, nanti gemuk juga kan, tak payahlah kan. Okay, yang finally economic influence. Okay, economic influence ni secara dasarnya bergantung kepada negara lah. Okay, satu, we don't have safe area untuk physical activity. Ada tak kita tempat yang selamat untuk kita buat physical activity? Again, it's back to our nations lah. Kalau boleh sediakan tempat-tempat yang kita boleh riadah ni, alhamdulillah kan. And then educate on healthy cooking. Ada tak dalam Malaysia ni selalu ada ceramah-ceramah untuk mengajar cara-cara memasak yang sihat. Ni advertisement banyak makanan tak sihat. Access to healthier food. Macam ada tak senang, tak mudah tak kita dapat access untuk mendapatkan makanan-makanan sihat. So benda ni back to economic influence lah. Okay, right. Now, this is the thing yang saya cakap tadi lah. Kita punya behavior, kita punya lifestyle sebenarnya yang adalah the main factor sebabkan kenapa kita mudah obese. Okay, satu, unhealthy diets. Memang sedap tau makan unhealthy diets ni kan. Mau dah sedap, rasa dah sedap kan. Okay, tapi that is bad lah. This diet-diet yang tak sihat ni biasanya diet-diet yang high calories, yang banyak ataupun tinggi calories dia. Okay, dan biasanya bila dimakan, portion yang kita minta tu, yang kita makan adalah portion besar-besar. Okay, dan kita lebih banyak makan processed food ataupun fast food daripada benda yang kita masak sendiri yang fresh. Ini adalah kita panggil unhealthy diet, diet-diet yang tidak sihat. Yang kedua, liquid kalori. Bila kita minum, kita tend to minum air yang banyak kalorinya. Okay? Walaupun banyak air yang kita minum tu, tapi sebab air kan, kita boleh minum banyak tanpa kita rasa kenyang pun. So dah minum banyak, kalori pun semakin banyak lah. Okay. Yang kedua, high calorie beverage. Okay, kita jenis yang minat. Dulu saya suka panggil mereka the vending machine as a TikTok dengung kan. Senang lah, masa duit tetek keluar kan. So air tu memang walaupun nampak kecil tapi dia punya calories is very very high lah. Okay, so finally in activity. Cara kita hidup tu kita lebih cenderung kepada panggil apa, duduk saja tidak buat aktiviti. Kita tak exercise. Okay? Bila kita duduk diam-diam macam tu, duduk pada TV baring, tengok telefon, tengok TV kan. So sebenarnya yang kita makan banyak tadi, yang healthy diet, liquid kalori ni, yang banyak-banyak kalori kita makan ni, kita tak bakar pun. Makan banyak, bakarnya hidup kan. So at the end of the day dia akan jadi lemak lah. Lepas tu
teknologis. Okay. Bukan nak salahkan teknologis, tapi teknologis juga lah buatkan diri malas kan. Kalau zaman dulu nak buka kipas, pergi dinding buka kipas. Lepas tu nak buka lampu, pergi dinding buka lampu. Buka TV, pergi kat TV kan. Ataupun nak panggil anak-anak, okey, turun tingkat bawah panggil anak, ataupun naik atas panggil anak. Tapi zaman teknologi anak kat atas telefon, turun makan, kan. Lepas tu nak bangun, nak tekan tak payah dah, remote control kat tangan, tekan kipas kat sini, tekan aircon kat sini, semua jalan. Tu teknologi lah. So basically not blaming the technologies, tapi blaming ourselves because kita abuse the technologies. And lagi banyak kita berehat, okay, lagi tinggi lemak kita, lagi bersiko kita untuk obese. So this are the thing yang kena ingat lah. Now, ni salah satu quote yang saya jumpa. We want to make people aware of the obesity problem in the country. Okay, obesity is a direct result of inactivity and poor food choice. So masuklah tadi saya katakan, sebenarnya yang paling banyak contributing factors adalah kita punya behavior, yang mana kita ni lebih banyak duduk diam-diam, inaktif, okay, duduk saja-saja, and kita ni lebih cenderung untuk memilih makanan yang tidak sihat. Okay, so benda ni tally dengan fakta mengatakan kenapa boleh menjadi obesity, sebab ada ketidakseimbangan di dalam tenaga ataupun energy imbalance ni disebabkan oleh calories yang kita makan melebihi calories yang kita bakar. Lepas tu dia bukan berlaku semalam, 2 hari lepas, minggu lepas. Dia berlaku dalam masa bertahun-tahun. Maksudnya habit yang tak sihat ni berlaku bertahun-tahun. Kalau macam semalam makan banyak sikit, hari ni makan macam biasa. Okey lah, ini bertahun-tahun buat habit yang macam tu. Makan banyak, tak ada exercise. So that's the reason why kita mudah menjadi obese. Okay, now generally untuk maintain berat badan, okay, kita punya kalori yang kita makan tu mesti sama dengan kalori yang digunakan. Okay, secara amnya, okay, ini Mak Saleh punya lah kan, lelaki dibenarkan mengambil kalori antara 2,000 hingga 2,600, perempuan antara 1,500 hingga 2,000. Okay, susah nak ingat kan, just ingatlah the rules of 2,000 je lah. Lebih pada 2,000 ni kalau perempuan memang tak sihat lah. And then yang kedua, apa faktor-faktor yang mempengaruhi kita punya requirement ataupun kita punya keperluan kalori setiap hari ni. Umur, lelaki dan perempuan, aktiviti kita buat, dan finally BMI. Maksudnya semakin berumur kita, sepatutnya semakin kurang kalori kita makan. Sebabnya kalori kita makan, kalori kita ambil, sebab bila semakin berumur kita kurang bergerak kan. Jadi kurang gunakan ataupun kurang bakar. So sepatutnya kurangkanlah gender. Okay, lelaki dan perempuan. Lelaki ni dia banyak muscle mass, dia banyak six pack tu so kalau makan banyak pun tak apa banding perempuan. Maksudnya kalau that's why kalori dia lagi tinggi keperluannya kebanding perempuan kan. Aktiviti. Kalau compare duduk diam-diam dengan yang jogging every week tu sikit sangat, every day tu yang selalu buat aktiviti ni perlukan kalori lagi banyak daripada yang duduk diam-diam. And finally BMI. Okay, kalau kita punya BMI tu cantik dah normal, tak apalah makan banyak ni kan. Tapi kalau kita ni dah obese, sasar kita kena kurangkan kita punya daily calorie intake. Okay, if not nanti you akan menghadapi masalah lah. Okay, yang mana makan banyak, guna kurang. So at the end of the day, beratlah sebelah timbangannya di sebelah calories consumed. Okay, dan kenapa timbangan sebelah calories consumed ni tinggi ataupun yang kita ambil ni tinggi, disebabkan bila kita ambil makanan kan, kita tend to ambil, kita lebih pengaruh untuk ambil high calorie foods. Okay, maksudnya benda-benda yang high calories. Okay, benda-benda yang high calories contohnya macam gula, yang tinggi lemak. Benda-benda ni sepatutnya avoid sebab dia high calories kan. So basically that's the reason why lah. Bila lebih benda ni nanti akan jadi gemuk lah kita. Yang kedua, yang bahagian energy expenditure tu kita tak banyak. Okay, dan secara amnya hampir 75% okay, yang kita makan tadi akan dihadam dan digunakan sebagai energi semasa macam duduk diam, sleeping kan. Semasa kita panggil resting masa resting, berehat, masa kita tidur, masa kita baring, masa kita duduk. Ada sebenarnya energi dibakar tu, sebenarnya ada kalori dibakar untuk hasilkan energi, ada. Okay,
Tapi again depend kalau kita punya body lah. Kalau body kita memang jenis yang laju je bakar, laju je lah. Kalau yang slow lah kan. Yang kedua, bila kita ambil makanan pun, bila kita kunyah, bila kita telan, bila kita diabsorbkan, ada juga dibakar sebanyak 10%. Okay? Finally, yang the rest 30% ni, yang 30% ni bergantung pada aktiviti kan. Okay, now dulu dia tak timbul benda ni, sekarang timbul benda ni. What they call exercise activity termit. Maksudnya, aktiviti ni dibagi dua. Satu yang exercise, satu yang tidak exercise. Non-exercise ni maksudnya kalau kita duduk di kursi, okay, tapi tangan kita bergerak menaik. Ni pun ada energi dikeluarkan. Dah bakar sikit kat situ. Okay, ataupun bila kita duduk di kursi, kita bangun, okay, duduk balik, bangun, duduk balik, dah ada bakar kan. Okay. Ataupun bila kita duduk kursi ni kan, kaki kita bergerak-gerak, fidgeting. Ataupun kalau bahasa Kelantan kita panggil bukan nyetok lah, maksudnya kita jetak-jetak gedi-gedi kaki gitu ya. Kaki kita bergerak-gerak tu kan. Okay. So as long as there is movement, okay, kalau boleh sentiasa bergeraklah kaki ke tangan, sebab masa kita bergerak ni akan adalah kalori-kalori yang dibakar. This is what kita panggil sebagai NEAT lah. Okay, yang kedua betul-betul physical activity, maksudnya yang you exercise kan, maksudnya yang you buat brisk walking ke, jogging ke, kan, climbing ke, main sports ke. Okay, so kalau nak adjust, sini je kita boleh adjust. Okay, that's what dia kata, it depends on your behaviour. Kalau you rasa you gemuk, lepas tu pembakaran you yang lain ni memang slow, you naikkan dekat sini physical activity. InsyaAllah nanti kita boleh balancekan dan kita boleh menjadikan kalori deficit rather than kalori gain lah sebenarnya. Maksudnya kalori kita kurangkan dengan cara kita buat exercise dan juga kita kurangkan makanan. Okey, Kak Nur. Kita ni masa mencerumbui kita. Saya terpaksa cut Kak Nur ni. Banyak ilmu dia nak sampaikan kat kita. Mungkin kita ada 8 minit je Kak Nur untuk Kak Nur jawab soalan saya dan simpulkan. Okey. Soalannya, apa kaitan antara obesiti, COVID-19 dengan MCO? Adakah benda-benda ni menyebabkan obesiti kita tak boleh gerak PKP? Boleh Kak Nur simpulkan dalam masa 8 minit? Terima kasih. Boleh. Sorry. Okay, bila insyaAllah ini yang kita punya climate semalam ni kan. The love and hate of obesity, COVID-19 and lockdown. Pencinta obesity, COVID-19 dan lockdown kan. Okay. Fine. Ini adalah data daripada NHAMS 2019. Okay. Malaysia dikatakan mempunyai 50% mereka yang obese. Okay. So basically, bukan obese, overweight dan obese. Maksudnya terlebih berat badan. So basically daripada 50% yang terlebih berat badan ni adalah 20% adalah obese. Dan 30% daripada kanak-kanak ataupun kanak-kanak remaja juga dikategorikan sebagai overweight dan obese. Okay, so basically ramai lah. Adult saja, dewasa 50%, kanak-kanak 30%. So memang ramai lah kan. So disebabkan oleh begitu, maka dapatlah Malaysia first in Southeast Asia sebagai orang gemuk. Bukan gemuk, negara yang gemuk. Okay, first time kan Malaysia dapat first kan. And then di dunia kita dikategorikan sebagai 4 negara yang tergemuk. Dan kita telah menyumbang kepada 28 juta mereka yang meninggal setiap tahun disebabkan obesity. Tak bestkan cerita ni kan. Okay. So basically ni data dia 8.5 overweight, 4.4 obese. Dan in terms of race kan Melayu nombor 2 lah selepas India yang gemuk ni. Dan ni semua disebabkan oleh kita punya unhealthy lifestyle yang saya dah explainkan sekejap tadi lah. So saya tak akan elaborate yang tu. Again, this is kita punya unhealthy lifestyle. Makan benda yang kalori banyak. Tengok semua beratus-ratus satu hari. Ni antara 300 hingga 100 satu hari. Lepas tu dah lah makan banyak kalori. Makan pula acap kali, kerap kali. Okay. Orang lain makan 3 kali satu hari, kita makan 6 kali. Orang makan 2 kali, kita makan 6 kali kan. Breakfast, tea break, lunch, tea break, dinner, supper. Setiap kali makan tu bedal dengan banyaknya sampailah 3,000 kalori. Okay. So ni based on NHAMS 2019 ya. Okay. Dan NHAMS juga mengatakan bahawasanya hampir 70% rakyat Malaysia ni suka duduk di kursi selama 6 jam. Okey, sekurang-kurangnya. Okey, tapi bila dicampurkan yang 6 jam ke atas,
ia jadi 90%. Okay, maksudnya daripada 6 jam sampai 13 jam tu 90%. So basically 90% rakyat Malaysia ni duduk je kat kursi 6 hours or more. Maksudnya dia tak ada aktiviti. Okay. And kalau tanya ada tak yang buat exercise, 50% je kata, okay, ada aktiviti tapi sekali seminggu je ataupun jarang-jarang. So memang tak ada lah yang buat exercise banyak-banyak. Di Enham 2019 I remind you, okay, dan nak cakap punya lah malas, lunch pun ni 50% lunch pun di tempat kerja tak keluar-keluar apa. Maksudnya tak nak bakar kalori pergi beli makanan dan tak nak bakar kalori balik beli makanan. Okay, so our coronavirus datang Malaysia ni 25 Januari 2020, first MCO 18 Mac 2020 sampai 14 April 2020. Okay, nah, so Enham tadi tahu bila? 2019. Okay, tapi publish bila? 30 Mei 2020. Maka terkeluarlah statement ni, MCO diets drive up Malaysia's obesity rate. Sebab Enham yang 2019 tu keluar Mei 2020. So, yalah biasalah bila nak tulis cerita je biasa sikit kan. Oh, rakyat Malaysia ni gemuk disebabkan oleh MCO, sebabkan diet kita diet tidak healthy. Statement nombor 2. Obesity rates in Malaysia has increased during MCO due to less physical movement. Disebabkan MCO, kita kurang exercise, bahkan kita punya obesity rate tu meningkat. Again, 22 Jun 2020. Okay. Dan saya berterima kasih kepada satu survey yang diadakan dengan IPOS yang ni publish 24 Februari 2021. Unlike others around the world, more Malaysian lost weight amid COVID-19 lockdown. Okay. Yang terbaru Februari 2021 mengatakan rakyat Malaysia ni sebenarnya bukan lagi obes, lagi kurus, okay, ataupun dapat mengurangkan berat badan disebabkan oleh lockdown. Okay, apa data yang dia kongsi? Okay, kenapa? Sebabnya rakyat Malaysia practice healthy lifestyle and they lost weight during lockdown. Okay, bagusnya jadi rakyat Malaysia educated kan. So daripada lockdown ni kita make it as a positive way to practice healthy lifestyle so that kita dapat kuruskan badan kita. Okay. IPOS juga mengatakan bahawasanya selain pada increase exercise, rakyat Malaysia juga control intake of air manis. Okay, sugary drinks. Tengok Okay. Tapi rakyat Malaysia ni the less willing to cut carbohydrate compared to other countries. Tapi kalau suruh kurangkan karbohidrat kan, ialah orang Melayu kan makan nasi, nak suruh tak makan nasi memang susah. So bila ditanya di survey kan susahlah nak kurangkan karbohidrat. Okay, mereka hanya sanggup kurangkan gula saja. Okay, now motivate yourself. You have to cut down carbohydrate. Okay, now this result contradict the report made in June 2020. So result ni contradict all the blends made in June 2020 mengatakan disebabkan MCO kita lagi obese. So this is the other way around. Tak mana boleh MCO 1 bulan lepas tu terus keluar statement obese disebabkan oleh MCO. Macam tak logik lah kan statement tu kan. So sebab saya ni researcher, kajilah semua data tu. Mana sempat nak gaining weight macam tu sekali kan. So ada kaitan lain antara obesity dengan COVID-19 actually ya. Bila mana kita obes, naik je BMI kita 1 kg per meter square, kita akan bertinggi risiko untuk dapat COVID-19. Okay. Nah bila kita yang obes ni kena COVID-19, 74% perlu dirawat di ICU. Okay. Dan 48% meninggal. Okay, so basically yang ni yang cerita benar mengenai antara obesity dengan COVID-19. Yang sebelum-belum ni, obesity dengan lockdown tu hanyalah auta semata-mata. Sebab faktanya tidak tepat kalau kita tengok timeline yang telah berlaku ataupun the chronology of event kan. So this is my conclusion lah. Okay, Kak Nun tak selesai nombor 6 tu lah Kak Nun. Terpaksa berhenti. Dah pukul 10. Okey, kita kepada terima kasih Dr. Nun. Dr. Nun banyak sebenarnya nak dikongsikan. Kita buka kepada soalan Kak Nun. Bersedia sesi soalan daripada peserta di luar boleh tanya.
Ada soalan daripada penonton? Salam doktor, banyak grup diet ajar makan 5 kali sehari. Betul ke? Grup diet mana jadi makan sehari ni? I rasa okay macam ni. Basically kita kena tahu kita punya berapa BMI kita dululah awal-awalnya. Dan based on BMI tu kita kena tahu kita ni kena cut down kalori ke boleh maintain. Okay. Lepas tu bila kita tahu kita ni kena cut down kalori, kita kena reduce numbers of kalori. Dah agak-agak kita ni kena reduce numbers of kalori ataupun jumlah kalori yang kita makan, agak-agak kena tambah apa? Frekuensi makan ke ataupun kita kena kurangkan. Okay. Tu general konsep lah. Tapi bergantung saya macam kita ni bila bercakap mengenai pemakanan ni kita tak boleh ambil fix a rule. Kita tengok individu. Okay, kalau individu tu saya selalu cakap macam ni lah, yang teguh imannya, letak makanan selambar depan mata pun dia boleh pejam mata, tak kisah. Tapi kalau individu tak teguh iman dia, letak makanan bau sedap sikit, nampak cantik sikit, yang tu memang kategori mereka yang kita macam letak asingkan sikit. Okay, mungkin mereka adalah kategori yang craving for food. Kalau orang craving for food ni, untuk mengelakkan orang craving for food ni, yang bunyi 5 kali satu hari tu sebenarnya ada benda-benda kita panggil dia punya snack actually-nya. Dia makan makanan yang tak berkalori. Okay, yang makanan berkalorinya biasanya 1 kali ataupun 2 kali saja satu hari. Yang 3 kali tu adalah yang tak berkalori. Yang benda-benda yang very low kalori, yang memang hampir zero lah kalori dia. Contoh benda-benda macam kekacang kan. Tapi kalau kekacang pun jangan yang goreng pakai minyak. Jangan yang selalu gula ke, jangan yang memang pure kan. So that kind of yang 3 tadi tu probably adalah yang low calorie punya food lah. Tapi generally kalau boleh kita hanya kata 2 ataupun 3 kali satu hari. Breakfast and lunch. Okay. Kalau you jenis yang ada masa aktiviti petang tu probably boleh ada dinner tapi early dinner lah. Macam tu. Okey, saya harap menjawab soalan tadi. Okay, soalan kedua. Kulit perut dah menggelebih. Sebab dah beranak ramai perempuan masalah. Akik ke kurang circumference tu? Macam tak fair lah kan? Tahu. Ini masalah umum wanita. So basically kalau nak ukur waist circumference betul memang tu je cara dia. Okay, memang perut tu menggelebih. Macam mana cara nak mengelakkan perut tu menggelebih adalah exercise. Bila kita exercise, kita buat masa. Bila kita buat masa, dia tak menggelebih dah. Kenapa menggelebih? Sebab kita kasi lemak kat situ. Masa kita pregnant kan, dia bertambah sebenarnya lemak. That's why kalau kita nak ukur berat badan, nak ukur waist circumference, kita tak buat masa mengandung. Sebab dia post result actually. Result tu tak tepat. So, kalau dah habis mengandung, dah habis pantang semua ni kan, dah start boleh diet untuk kurangkan kalori. Kalau tak diet nanti lemak-lemak tu akan berkumpul lah kat situ kan. Yang kedua, boleh start exercise supaya nanti dia akan terbentuk otot-otot bukannya lemak. So bila dah jadi macam tu, betul lah measurement memang kat situ je, tak lain hari dah, tak payah tipu lah, kat situ je. Okey, terima kasih. Okey, ada lagi soalan. Assalamualaikum doktor. Kalau kita tak exercise tapi fokus buat kerja, adakah dikira aktif tak? Kan kita kemas rumah, muak tu belum. Okey tak? Okay. Kalau perasan tadi bahagian physical activity tu, slide saya yang last sebenarnya menyentuh juga perkara ni. Dia ada masukkan aktiviti berkebun, aktiviti mengemas rumah sebagai salah satu aktiviti. Yang mana aktiviti macam ni sepatutnya kita lakukan setiap hari. Kenapa? Sebab kadar pembakaran lemak tu dia tak sebanyak kalau kita buat aktiviti seperti jogging kan, ataupun brisk walking, ataupun mountain climbing. Itu memang banyak lah kita bakar lemak kan. So yang ni kalau sedang buat, teruskan. Tapi kalau boleh tambahkan intensity. Kalau dulu mood slow-slow, kita ambil masa slow-slow. Sekarang buat laju-laju sikit kan. Okay, kalau dulu mood sekali je, sekarang ni banyak kali sikit kita tambahkan duration. Ini kalau yelah, sebab kalau ikutnya, kalau untuk exercise kita kata fit kan. Okay, frekuensi, tambahkan frekuensi, tambahkan intensity, okay. Tambahkan durations dia kan. Kalau dulu mood
seminggu sekali, sekamuk tiap hari. Boleh sebenarnya. Kalau buat macam tu, selain pada rumah bersih, sedap mata pandang, hati sedap, okay, kita pun kuruskan badan kita juga. Boleh. So penyusuri rumah jangan risau, jangan takut. Dengan kita bersih, dengan kita berzikir, bersih pun boleh kurus badan. Tapi tingkatkan intensity. Betul. Mob tu lebih sikit 10 kali ya. Kasih kilat. Okay, insyaAllah. Okay, ada soalan lagi? Ada soalan lagi? Soalan satu. Oh, habis dah soalan. Alhamdulillah. So, Alhamdulillah kita sampai ke hujungnya. Alhamdulillah. So kesimpulan yang dapat sebelum saya serap pada kesimpulan, saya rasa kesimpulan atau pesan terakhir penceramah pada penonton. Sekejap saya nak share last slide. Hello? Yes, Pak. Sekejap saya nak share last slide. Bagi pesanan tentang obesity dan okay. Boleh? Jangan, sebab slide tadi banyak lagi sebenarnya. Saya share last slide sebagai pesanan terakhir. Okay. Dua last slide lagi. Apa pendapat? Apa dia? Ada satu soalan tadi. Boleh. Pendapat doktor tentang ubat kurus? Apa pendapat doktor tentang ubat kurus? Ni soalan kumas ni. Boleh doktor? Kalau ubat kurus tu adalah ubat kurus yang kami prescribe, maksudnya yang dibenarkan oleh pakar kesihatan, tak ada masalah. Tapi masalahnya ubat kurus yang dijual di luar-luar ni, saya skeptikal sikit lah sebab bila kita sebut ubat, dia punya ni konten tu adalah konten yang satu memang confirm efektif. Maksudnya bila makan ubat ni memang confirm jadi kurus. Okay, yang kedua, dan bukan salah satu. Dan yang keduanya, bila dimakan, dia punya safety issues dia kita dah tahu dah. Selamat. Okay, masalah dengan ubat kurus yang bukan dibenarkan ataupun bukan yang disarankan oleh pakar kesihatan, bila benda ni dibuat atau diproduksikan, mereka tidak melihat dia punya safety issues. Okay, that's the reason why saya dapat ada pesakit saya yang datang disebabkan ada masalah tiba-tiba jadi kuning, tiba-tiba buah pinggang rosak. Dia punya safety issues tu dia tak tackle tau. Jadi menyebabkan mereka datang dengan komplikasi of that kind of ubat. So saya sarankan kalau betul nak makan ubat kurus, datang jumpa doktor kat hospital, kita assess you, perlu tak perlu. Okay, kalau kita rasa perlu, dah kita akan startkan ubat. Tapi kalau nak beli yang kat luar tu, saya sarankan tidaklah sebenarnya. Okay? Sebab dah banyak pasien saya yang datang dengan complication. Sad to say, yang kalau dia dapat renal failure tu pun kegagalan buah pinggang tu yang masalahnya sebenarnya. Kalau boleh nak elakkan benda tu, insyaAllah. Kang nak kurus, Kang sakit buah pinggang pula. Berjaga-jaga dapatkan nasihat doktor sebelum mengambil sebarang ubat di luar sana. Okey, kita bagi Kak Nur mungkin ada kesimpulan? Atau pesanan kepada ni? Boleh. Okay, sebenarnya saya punya dua last slide. The last two slide tu, sebab saya banyak dengar statement mengatakan bahawasanya, saya dah share kan belum Share kan? Dah share. Okay, statement yang mengatakan bahawasanya saya makan ni sebab saya stres. Kan? So statement ni sebenarnya salah sebenarnya ni. Bila stres, jangan makan exercise. Sebabnya exercise ni adalah salah satu ubat yang paling mujarab berbanding dengan makanan. Okay? So let exercise be your stress reliever, not your food. Sebab bila you makan lebih, you obese. Bila you obese, you lagi stres. So salah lah konsep ni. Okay, tapi exercise lah. Because dengan exercise nanti adalah hormon-hormon yang dikeluarkan bahkan you rasa macam happynya, segarnya kan. Okay. And ni saya kali-kali sebab nak ingat kan. Let exercise be your stress reliever, not food. Okay, reminder. Okay, exercise jangan makan. Ni. Finally, saya jumpa statement ni. The goal isn't to only be light on the scale. The goal is to be smaller, leaner persons. Okay, measurement drops are better than weight drops, but it doesn't make scale weight redundant. Maksudnya,
kenapa kita exercise diet? Bukannya sebab kita nak ringankan bila kita naik scaling, the weight scale, ringan. Bukan. Kita punya aim adalah nak jadi lebih kurus, lebih sihat. Okay? So apa yang kita tengok adalah berapa banyak kita punya berat badan menurun dan berapa banyak BMI kita improve. Okay? Itu lagi penting. Okay? So final words is that, okay, obesity affects every aspect of people's life from health to relationship. Maksudnya kat sini, obesity ni siapa kata, so what if I'm obese? So you have to concern sebabnya apa? Obesity ni dia akan affect setiap aspek kehidupan manusia. Okay, bermula daripada kesihatan dan juga relationship. As simple as kan, bila kita obese kita rasa macam tak confident lah nak kawan dengan orang. So obese nanti cakap aku gemuk pula kan, macam tu. Okay, so again it's a reminder for us, okay, this is a big issue. So please take care of ourselves. Please make sure that we are not obese, and harap-harap bila enhance 15 tahun lagi result dia Malaysia has come down from first to terkira dalam beberapa kan daripada obesity rate tu kan. Thank you. That's it Aspa, thank you. Okey, terima kasih Dr. Nik Fatnun di atas ceramahnya pada hari ini. Terima kasih Etika Technical, terima kasih audience kerana mendengar ceramah pada majlis ilmu pada malam ini, dan kita akan ada lagi sesi ceramah begini pada 17 September dengan tajuk Awas Rabun Jauh Pasca COVID-19. Mohon like, share, follow FB Gerakan Wanita Sejahtera. Mohon maaf di atas barang kekurangan majlis. Ingat, semua kita perlu mengawal makanan kita, exercise dan menjalankan aktiviti yang sihat untuk kita kekal sihat walaupun dalam keadaan COVID-19, lockdown dan sebagainya. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahil alamin. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Kami mohon maaf jika ada sebarang kekurangan sepanjang majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.